Perbezaan itu mengikut perbezaan kita dengan Allah, Tuhan yang maha besar lagi maha agung. Kalau kita buat contoh antara sesama kita pun, Masya Allah, Subhanallah, hebatnya sipulan-sipulan yang Allah Ta'ala anugerah berkat mujahadah mereka. Tak salah kita nak banding kita dengan Allah yang maha sempurna, lagilah hebat. Maka ayat-ayat suci di atas para mufassir. Mufassir ni siapa dia? Iaitu ulama-ulama tafsir, iaitu kalangan daripada ulama khalaf, memberi penafsiran seperti berikut. Ayat yang pernah kita dah sebut pada muka surat yang sebelah itu, surah Al-Fatah ayat 10. Tentang apa ni? Tentang yadullah fawqa aydihim. Ni buat pembetulan sikit. Bukan yadullah maghlulah, yadullah fawqa aydihim. Ayat tu ada pada muka surat 124 atas sekali. Ustaz, macam mana nak baca Ustaz? Ustaz laju sangat. Boleh tengok sendiri muka surat 124 atas sekali. Yadullah fawqa aydihim. Begitu. Kat sini silap tulis. Buatlah pembetulan. Kalau nak buat, kalau tak buat, tinggal macam tu lah. Tapi tinggal macam tu, nanti bila Ustaz lain nak baca, pasti tak dia yang nak membaca itu tahu yang kita dah buat pembetulan. Buku ni, tuan-tuan, perempuan sekalian, buku ni, susunan saya, ramai ustaz-ustaz yang membacanya. Ada Ustaz Padang Serai, Ustaz Padang Serai, Ustaz Termizi. Dia baca dekat masjid masjid apa pada mak desa ni, Lebah Hashim. Lupa ingat Masjid Lebah Hashim. Dia ajak kitab ni. Ustaz ni bagus, membantu saya. Ustaz Termizi ni membantu saya untuk menyebarkan kitab ni. Dia ambil banyak. Ustaz dia ambil 300, Ustaz dia ambil 200. Nak ambil banyak sangat Ustaz, nak pergi mana? Dia kata pergi Kuala Lumpur. Kerap pergi Kuala Lumpur. Bila pergi sana dah bawa 200-300. Jumpa saya, dia main kat rumah saya pergi jumpa dia. Jumpa kat tengah-tengah jalan. Jumpa kat Junjung Kedah. Saya pergi jumpa dia dekat Lunah. Dia main kat saya, merata. Dengar saya duduk kat mana, Ustaz tolong bawa. Jadi banyaklah. Antara kitab ni juga dia baca kat mana? Dekat Masjid Ar-Rakudah. Yang saya dapat tahu sebab saya pergi kat sana, tengok dekat jadual tu, tengok nama kitab apa bawa ini. Jadi mudah-mudahan siapa pun yang membaca kitab ini kena lakukan pembetulan. Sebab apa? Sebab ketika susun itulah dia akan berlaku begitu, kesalahan yang tanpa kita sengaja. Iaitu ayat yang sebenar, yadullah fawqa aydihim. Kalau ikut ayat sempurna dia, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim. Maksudnya bahawasanya Allah Ta'ala memperhatikan perjanjian taat setia mereka. Mereka buat satu perjanjian taat setia, siapa yang perhati, Allah menyaksikan. Dan ini adalah membenarkan perjanjian tersebut. Ini kalau ulama khalaf, ulama yang selepas daripada salaf. Mereka kata apa? Mereka kata maksud tangan Allah atas tangan mereka. Kalau ikut terjemah daripada salaf, dia pakai yang tu je. Allah ada tangan ke? Dah, Allah kata dia ada tangan. Macam kita ke? Siapa kata macam kita? Tak boleh kata macam kita. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa dengan makhluk. Tuhan kata ada tangan, Allah yang kata dia ada tangan. Yang tu penafsiran ulama salaf. Mereka tak mau nak takwil tak mau, nak kupas tak mau. Jadi sebab itu kita dah sebut dulu ke dia, pegangan ulama salaf ini aslam, selamat. Selamat serah kepada Allah. Allah yang kata
Serah ke Allah lah, macam mana tangan dia, mana kita nak tahu. Tapi ulama khalaf selepas daripada generasi itu, maka ada apa kata kita boleh takwil yang selayak dengan zat Allah. Jadi maksud yadullah fawqa aydihim apa dia? Iaitu depa dok buat perjanjian taat setia. Yadullah, tangan Allah atas tu. Maksudnya apa? Allah saksi, Allah melihat. Siapa yang khianat dengan perjanjian, tunggulah. Siapa yang terus setia dengan perjanjian itu akan dapat balasan yang baik di sisi Allah. Terdapat juga penjelasan yang lain daripada yadullah fawqa aydihim ni, kalangan khalaf ni macam mana? Iaitu menyatakan bahawa berjanji dengan Rasulullah SAW sama dengan berjanji dengan Allah. Khianat Nabi, khianat Allah. Terima Nabi, terima Allah. Jadi seakan-akan tangan Allah di atas tangan orang-orang yang berjanji itu. Pegang, ataupun kalau kata tak boleh nak pegang ada sebab tertentu, maka letak dalam ayat, buat perjanjian tak setia. Celup sana, aku celup sini. Ada perempuan yang buat perjanjian yang begitu, Nabi tak sentuh. Nabi tak sentuh. Maka macam mana? Tempuh ayat sana, aku tempuh ayat sini, habis cerita. Betul sebut. Nak janji apa? Nak kata apa? Nak bai'ah apa? Kan? Begitu. Tapi kalau tak ada masalah apa, maka pegang tangan dia supaya lebih lebih sempurna lagi. Lebih sempurna lagi. Begitu. Macam kita kat nikah kan, lebih sempurna lagi, pegang tangan bakal pak mentua kita. Dia buat akad terus. Ambillah anak aku, dah selesai dah. Begitu. Tapi banyak duk wakil lah. Yang pak tu duk sebelah kan, begitu. Banyak duk wakil, tak apalah. Tapi yang bagusnya dia sendirilah. Dia sendiri. Yang naik qadi duk sebelah. Dia sendiri duk tengok, betul-betul. Kalau tak mampu tu lah. Lagi yang nak pensan lagi bukan yang teronok, buat mentua yang teronok. Aku ni kakak. Macam tu saja. Tak salah. Jadi ubah apa majlis jangan. Penafsiran yang lain pula, maksudnya Allah mengawasi keadaan mereka, memberikan tak setia itu untuk membalasnya macam-macam. Daripada kalangan ulama khalaf menghuraikan ayat yadullah fawqa aydihim. Yang kedua iaitu ayat 22 surah Al-Fajr. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maksudnya, dan perintah Tuhanmu pun datang sedang malaikat berbaris-baris siap sedia menjalankan perintah. Itu maksud wajah rabbuka. Jaa bahasa Arab maksudnya apa dia? Telah datang. Weh, Allah mai. Datang tu kita kata mai. Allah datang. Allah mai. Allah. Macam mana Allah mai? Macam aku mai. Jangan. Dosa lah kata macam tu. Allah mai macam kita mai. Tapi kalau tafsiran ulama salaf macam tu. Allah telah, Tuhanmu telah datang dan malaikat beratur bersusun-susun. Tak apalah tak malaikat tu. Ni Allah ni. Main macam mana? Macam Allah. Macam aku kan? Jangan. Laisa kamitslihi syai'. Mana Allah Ta'ala nak serupa dengan kita. Tapi Allah Ta'ala kata dia main. Memang Allah main. Tapi main cara dia. Ini golongan salaf. Dia tak mau nak ni, dia takut bila dia nak pusing maksud ayat tu, takut tak tepat ke, salah ke, tak pasal aku tanggung dosa. Dia kata macam tu je. Tapi betul tak cara tu? Betul. Maka ulama khalaf ini bukan calang orang. Dia pun ulama-ulama yang hebat, memahami dasar sunnah, memahami kalam Allah, dasar syariat. Jadi
apa yang mereka takwilkan itu bertepatan. Jadi sebab itu kita dah sebut dah dulu apa dia, apa yang disebut oleh golongan salaf adalah aslam, apa yang disebut oleh golongan khalaf adalah ahkam. Apa maksud ahkam? Maksud mereka ni bijaksana, daripada hakim. Luqmanul hakim, Luqman yang bijaksana, hikmah. Jadi inilah perkataan yang disebut golongan khalaf. Mereka ini ahkam, mereka ni bijaksana, sehingga kan orang senang faham. Ni apa ni, macam mana nak faham? Bila sebut nak faham, dia ulang kata Allah naik. Macam mana tak faham lagi? Maka sebab itu ulama kata apa yang dikupas, dihurai oleh ulama khalaf ini adalah kebijaksanaan mereka. Jadi maksud wajah rabbuka yang kata erti kalau bahasa Tuhan kamu telah datang, datang tu disebut sebagai perintah. Tuhan kamu datangkan perintahnya, perintah itu sudah sampai perintah Tuhanmu. Dia begitu. Bukan kata Allah dengan zat dia bergerak main macam kita duk main ni, tapi masuk ke situ apa dia? Perintah Allah, arahan Allah. Sedang malaikat berbaris-baris siap sedia menjalankan perintah apa yang Allah Ta'ala akan perintah ke mereka. Pasal arahan sudah ada, nak peturun saja kepada malaikat untuk buat. Pada pentafsiran yang lain, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, itu apa erti dia? Iaitu bermaksud dan arahan serta ketetapan Tuhanmu pun datang. Bukan Allah dengan zat dia tu datang. Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Dia nak main pergi mana? Alam makhluk ini semua Allah Ta'ala meliputi. Pengetahuan dia meliputi ke semua makhluk. Tak payah duk gerak main lah. Gerak main tu kita yang serba kekurangan. Pada setiap tempat ada Allah. Ulama katakan tengok kat mana pun Allah di situ. Tengok kanan, tengok kiri, barat, timur, timur laut, barat daya, utara, selatan, atas, bawah, keliling, pelalang, semua ada Allah. Nak kata Allah Ta'ala main bergerak macam kita main, macam mana? Begitu. Jadi maksud sini apa dia? Iaitu ketetapan dan arahan Allah. Berserta para malaikat berbaris-baris atau bersusun-susun berdasarkan kedudukan mereka masing-masing. Malaikat-malaikat yang hebat-hebat ni paling depan. Paling depan, ada yang tersusun, ada yang tinggi, ada besar, ada yang ukurannya agak kecil sedikit. Malaikat ni dia tak sama saiz. Malaikat ni makhluk bersayap, dia tak sama saiz. Ada 300 sayap, ada 600 sayap, ada yang kurang, ada yang lebih. Inilah malaikat, insya-Allah kita tak bergelak, taat kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Mana nak beritahu antara peluang kita dalam syurga nanti, boleh melihat rupa sebenar malaikat, boleh sangat. Sehingga akan nak melihat Allah Ta'ala pun boleh. Sampai Imam Syafi'i kata apa? Sekiranya dalam syurga nanti tak melihat Allah Ta'ala, takkanlah Muhammad bin Idris beribadat di muka bumi ini. Dia mencita-cita untuk nak melihat Allah dalam syurga. Itu antara nikmat dalam syurga. Bahkan ini nikmat yang paling besar. Apa dia? Melihat wajah Allah. Kita sendiri nak tengok jugalah Nabi Yusuf muka macam mana. Yang kata manusia cantik di muka bumi, cantik sungguh. Anak dara yang cantik-cantik pun lupa diri mereka. Lupa diri mereka yang mereka cantik. Mereka cantik dah. Cantik sangat-sangat. Bukan perasan betul. Tapi bila tengok Nabi Yusuf, tengok cantik lagi. Yang aku cantik dah. Oh cantik lagi. Padahal dia lelaki, kita perempuan. Cantik lagi, kalah kita. Gerak jari tak terasa.
Cantik sungguh. Cantik sungguh sampai kerat jari, tak rasa sakit. Kalangan kita yang cantik cuba kerat jari. Betul kerat lah, kerat bahaya kerat. Putih sudah, putih. Tak rasa sakit tak? Terajang bagi pak. Nak tengok juga kan, tengok juga. Tapi ni lagi special, tengok Allah sendiri. Betapa cantiknya Allah. Sekarang nak tengok malaikat, lebih pada tu lah Allah kata boleh. Macam mana lah besarnya malaikat, macam mana dengan sayap-sayap dia yang sekali kepak keliling dunia, besar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi